supaya aku ni tidak perlu untuk ambil air jurus mandi wajib ni. Ada tak ruang yang kata rukhsah dekat aku ni yang sakit ni? Dia kata, dia tanya kawan-kawan ni. Faqalu, maka jawab mereka semua, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma. Dia kata, hang boleh kena air bagaimana kena rukhsah pula? Dia tanya tu pokok kawan-kawan ni kata tayamum okey. Tayamum tak payahlah kena air apa semua. Tapi kawan ni cakap apa? Ma tajidu lak rukhsatan. Tak ada rukhsah, kami tengok tak ada. Tengok keadaan hang ni, hang boleh mandi, dia berkata. Wa anta taqdiru 'ala al-ma. Hal keadaan hang ni satu orang yang boleh kena air. Faqtasala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia ni bila tanya pandangan orang, mereka ni semua cakap dekat dia lalu tu, dia pun mandi. Dalam keadaan dia yang luka itu, yang kena mandi wajib, dia mandi. Faqtasala, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka mandilah dia ni. Famata. Asbab dia mandi itu, parah dia semakin teruk, yang akhirnya membawa kepada mati. Ini dia. Dengan asbab tu, dari punca kata kematian tu apa dia? Bukan kena batu tu, batu satu hal, bukan apa-apa. Tapi dengan asbab yang kata kawan-kawan ni bagi pandangan, kata hang kena mandi, tak boleh tayamum, maka dia mandi, famata, mati dia ni. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, bila kami balik pergi ke Madinah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik daripada musafir, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik, maka diceritakan apa yang jadi ini kepada Nabi daripada A sampai Z. Sahabat cerita daripada A sampai Z, dia ni kenal lagu ni, luka parah dia ni. Malam tu dia tidur, dia bermimpi yang membawa dia kena mandi wajib. Dia tanya ada 3 orang sahabat-sahabat kawan-kawan ni, aku ni macam mana? Semua pakar kata hang tak ada keuzuran, tidak ada rukhsah. Semua kata hang ni kena mandi. Dicerita kepada Nabi SAW, maka dia pun mandi. Fama tak mati dia ni. Bila orang cerita kepada Nabi SAW, faqalah, kita tengok respon Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, qatalu, Nabi kata, hampa telah membunuh dia. Nabi kata, qatalu, maksud dia hampa telah membunuh dia. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membalas perbuatan hampa dia. Kalau maksud zahir kata qatalahumullah, Allah bunuh hampa. Apa bunuh dia? Nabi kata, ala sa'alu, tidakkah hamba tahu? Kalau hamba bertanya, illam ya'lamu, hamba tanya terhadap benda yang hamba tidak tahu dan tak pasti, adakah hamba tak tahu dengan tanya itu lebih baik? Pasal apa hamba tak tanya kalau tak tahu? Fa innama shifa'ul 'ain as-su'al. Nabi kata, hanya sesungguhnya ubat penawar kepada tak reti jahil ni ialah tanya. Nabi jadi marah. Pasal apa? Pasal bagi jawapan itu semua tak reti. Satu, dalam keadaan tak reti, tak tanya. Tak tanya orang yang lebih reti, lebih faqih, lebih alim, lebih pandai, nak bagi pandangan juga. Maka Nabi SAW, Nabi marah pasal apa? Pasal jawapan yang hamba bagi dekat dia bukan setakat tak betul, membawa mudarat besar pada dia ni. Bukan setakat tak betul, tapi membawa kepada kematian, mudarat pada dia ni. Maka Nabi SAW kata, fa innama shifa'ul 'ain as-su'al, sesungguhnya hanya saja penawar kepada jahil itu ialah tanya. Tapi hamba tak tanya. Innama kana yakfi, sepatutnya cukup bagi dia ni, ayat tayammama, dia tayammum, wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirqah, ambil selai kain tutup bahagian yang luka parah itu, kemudian lalukan air di kawasan yang boleh kena, tak boleh kena tu lalu ke atas macam tu, kemudian ganti dengan tayammum di anggota yang tak boleh. Cukup macam tu, patutnya
cakap summa yamsah 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadi. Sepatutnya macam tu. Di bahagian yang tak boleh kena, selai khirqah, selai kain, kawasan lain jurus macam biasa, di situ sapu lalu, tak jerak layak tu. Jadi nak ganti lagu mana? Kemudian tayamum. Selebihnya anggota tubuh badan dia mandi. Tapi hampa sudah bagi satu jawapan dekat dia yang menyebabkan dia mandi satu badan, dia mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sejak kita bawa intro hadis ni apa dia, kita nak bagi tahu ni yang kata agama kita Islam, agama yang berdiri di atas disiplin ilmu Islam. Islam ni satu agama yang bukan reka, bukan lagu mimpi lepas tu dapat ilham, okey macam ni hukum dia, bukan. Agama Islam tak macam tu. Islam bukan satu agama ikut selera orang tertentu, bukan. Islam bukan lagu kita rasa lagu ni aku nak buat, aku nak sembahyang cara lagu ni. Islam tidak berdiri macam tu. Islam ada disiplin ilmu dia, dan Islam ni satu agama yang tersusun, yang kata disiplin ilmu dia satu. Maka oleh kerana Islam itu sifat dia macam tu, maka wajib Allah mewajibkan kita yang mukallaf ini untuk cari ilmu yang melepaskan diri kita daripada pertama tuntutan fardu dekat kita. Kena mengaji, kena reti soal fardu ain, kena faham yang kata soal-soal yang melibatkan fardu ain yang kena ada kita, yang orang lain tak boleh tolong pelepas, kita kena faham. Soal sembahyang, soal puasa, soal apa semua ni kita sendiri, orang tak boleh ganti. Begitu. Yang ketiga, selagi mana kita duduk dalam keadaan kita ni al-ai, tak reti, jahil dan tak berasa nak cari ilmu supaya kita menjadi reti, selagi itulah tuan-tuan kita akan buat silap. Ni hadis ni bagi pengajaran besar. Selagi mana kita dah rasa okey lah, aku duduk semayang 50 tahun, 60 tahun dah duduk semayang, duduk puasa tak, kalau tak betul, tak rasa nak pergi tengok betul tak selama ni. Kalau aku ni nak semayang macam ni, kalau aku dalam keadaan uzur, aku semayang duduk, kaedah dia macam aku dah buat ni betul dah, betul kan macam tu. Kita tak rasa pun nak pergi cari, nak pergi mengaji, nak pergi tengok hukum hakam syarak ni, nak pergi menadah kita, tak rasa. Kalau macam tu keadaan dia, tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni nak cerita apa dia? Ubat nak keluarkan kita daripada tak reti ni bukan reka, bukan agak-agak, bukan as-su'al, kena tanya. Maka jalan tanya itu menunjukkan kata apa? Kena pergi cari ilmu baru reti. Bila dah reti baru buat amal. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ni cerita dalam bab fiqh, tuan-tuan, dalam bab syariat. Dalam bab syariat macam ni punya serius yang kata Nabi SAW. Tentu boleh bayang, adakah kita boleh kompromi dalam bab akidah? Tak boleh. Orang lain tak boleh tolong cover akidah yang ada dalam hati kita, tak boleh. Kita sendiri kena reti, kena tahu sifat Allah, kena kenal Allah, kena faham, kena reti sungguh. Bila ayat Quran sebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah itu kekal. Kekal itu macam mana? Kita faham. Pasal apa kita boleh faham? Pasal kita pergi mengaji. Kita mengaji wujud, kita mengaji akidah, kita mengaji semua sifat-sifat Allah ni, sampailah kita ni daripada tak kenal Allah jadi kenal. Orang tak boleh tolong kita. Tuan-tuan, kalau dalam bab fiqh ni, dalam bab syariat ni menyebabkan kematian satu orang dengan jawapan yang tak betul itu sudah cukup besar bagi Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang bencana apa nak kena dekat satu orang yang dia tak tahu akidah, ada simpulan dalam hati dia tak betul selama ni. Selama ni dia tak tahu, kata jadi satu orang yang mentasybihkan Allah, dia tak tahu. Dia duk ingat dia betul lah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa sebab tu kita ni hari-hari kita duduk keluar mengaji, cari ilmu, dengar sana orang mengajar kita Aqidatul Najid, di sana masjid, di pondok di sana mengajar kita sekian-sekian, di masjid yang mengajar kita fiqh sekian, mengajar
kita pi itu kerana kita tak mau kekal dalam kejahilan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sikit mukadimah itu mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, bagi ada rasa semangat untuk mencari ilmu, dan bagi ada rasa bimbang kalau aku tak reti, aku tak sah sembahyang maghrib ni, sah tak sah. Aku ni dalam duk wudu hari-hari ni, betul-betul wudu aku ni Tuhan terima ke tak? Terangkat ke hadas aku ni? Mau ada rasa tu, baru kita ada semangat nak mengaji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan Bahrul Madhi masih dalam jilid 1 di penghujung ini pada muka surat 200. Muka surat 200. Di bawah sana masalah dia kata. Masalah yang ke-527, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulum fid darain amin. Masalah haid dan darahnya meleleh ke betis, bolehkah laki-laki menyentuhnya? Kita masih lagi duduk dalam tajuk apa tuan-tuan? Bab mubasyarah al-haid. Suami isteri duduk dalam rumah tangga ni, bini dia main bulan, ada hukum yang cakap, hukum yang kata menyentuh ataupun mubasyarah yang membawa kepada jima atas perempuan yang haid. Okey, so malam ni dia nak sambung cabang lagi. Satunya dia kata apa? Darah haid yang meleleh di sampai ke betis, dia tak duduk antara pusat dengan lutut. Okey, darah haid yang meleleh pergi sampai ke betis, boleh tak orang laki-laki ni, suami ni, pergi sentuh kawasan tu? Okay. Sampai menyentuh ukur fekah no? Kita boleh bayang tengok Islam cakap tajuk ni. Dalam hadis yang kita dah baca hari itu pada idza hidtu ya'muruni an attazira, Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, Aisyah kata, idza hidtu, bila aku bulan haid, ya'muruni, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh aku ni an attazira, pakai kain ni di pinggang ni, maksud dia tutup, ikat kain di pinggang ni macam tu. Pasal apa? Nak menunjukkan isyarat kepada kawasan tu. So nak sambung ni, dia kata apa? Boleh tak orang laki-laki ni, suami ni sentuh di kawasan di bawah daripada lutut? Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, boleh menyentuh barang yang lain daripada antara pusat dan lutut itu tiada berfarak, yakni sama ada berdarah atau tiada kena darah. Kata Imam Nawawi, lain daripada kawasan yang agama tak bagi waktu main bulan orang perempuan ni, Imam Nawawi kata boleh. Inilah yang betul lagi masyhur, yang putus dengannya jumhur ashab kita dan lain daripada mereka itu daripada segala hadis yang mutlak. Islam dia tak mau macam kita baca cerita jahiliyah, cerita orang Yahudi buat lagu mana, cerita Nasrani buat lagu mana dekat orang perempuan ni apabila main bulan. Islam tak mau sampai ke tahap kalau buang ni buang terus sampai perasi. Hang main bulan, heret tangan duduk dalam pondok tepi rumah tanah. Habis bulan baru masuk dalam rumah aku balik. Jadi serupa binatang. Yang tu pun tak mahu. Islam pun tak mahu. Macam lagi satu orang dia, hang tak kira main bulan, hang tak main bulan, kira aku layan serupa. Dia tak ada non-stopnya, tak ada time yang kata kena berhenti, yang kata berhubungan suami isteri ni. Yang tu pun Islam tak mahu. So Islam main satu agama yang main duduk tengah-tengah nak bagi selesai benda ni. Okey, ada hak yang boleh, ada hak tak boleh. Hak boleh apa? Hak tak boleh apa? Hak tak boleh tu takat tu mubasyarah di bahagian tu. Selain daripada tu, amalah macam biasa, anak melawak ke, anak tepuk tampang ke, dia sampai buat bulan tapi tak boleh, yang tu tak boleh. Dan kalau dia main 15 hari, tak ada hambat rumah tangga tu, jadi serupa tak ada apa. Ni yang kata sampai macam tu, yang kata kerukunan rumah tangga Islam cakap macam tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan telah dihikayatkan oleh Al-Muhamili daripada ashab kita akan satu wajah bagi setengah ashab kita bahawasanya diharamkan menyentuh
dan bersuka-suka barang yang lain daripada antara pusat dan lutut apabila ada darah haid atasnya. Satu pandangan main kerah sikit, dia kata tak boleh. Saya terlajak. Ni satu pandangan. Takut terlajak, dia kata. Jadi kawasan lain pun tak boleh. Tubuh gosok lebih-lebih dia 2 bulan tak lagi hang tak boleh tahan. Itu pandangan dia kata. Hang tak boleh tahan tak lagi jadi terlajak, dia kata. Kata Imam Nawawi, dan ini wajah yang batal, tiada syak pada batalnya, wallahu a'lam. Imam Nawawi kata pandangan ni hak keras sangat ni tak boleh. Maksudnya tak diterima dalam mazhab kita. Pandangan hak betul takat yang membawa kepada hak jima' tu di kawasan tu, yang tu tak boleh. Lain daripada tu jalan sambil pegang tangan, tak apa kan, tak ada masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pergi lagi, dia kata masalah, dia kata haid dan menyentuh antara pusat dan lutut lain daripada kubul dan dubur. Macam mana? Perempuan main haid, suami dia sentuh barang yang ada di antara pusat dan lutut. Kita lama dia main barang yang ada di kakinya, tapi bukan kubul, bukan dubur. Itu dah boleh jadi faham, boleh jadi. Dia kata apa hukum dia? Kita nampak tak ni? Jadi dia panggil dalam faedah dia apa? Ada batas, ada had. Islam tengah cakap tajuk ni. Semua macam tu. Kita cakap tajuk muamalah pun sama. Bab jual beli, buat dalam bab dagang, bab apa semua dia ada batas dia. Hak ni boleh. Hak ni ada perbahasan dia. Macam tu hukum hakam dia. Masalah dia kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bermula haid dan menyentuh barang yang antara pusat dan lutut lain daripada kubul dan dubur, maka padanya 3 wajah bagi ashab kita. Pasal sentuh lain daripada haid tu, satu jalan yang boleh membawa kepada berhubungan suami isteri. Lain daripada tu 3 wajah, dia kata. Yang pertama, dia kata bermula yang asah padanya di sisi segala jumhur mereka itu. Bukan jumhur masuk jumhur dalam mazhab Syafi'i, tidak, jumhur ulama. Pandangan majoriti, dia kata apa? Dan yang lebih masyhur daripadanya di dalam mazhab bahwasanya ia haram. Ini pandangan pertama dia kata. Dah sebut, dah kata at-tazirah. Aisyah kata aku diminta untuk ikat kain di situ. Tu salah enggak sepadan tu. Walaupun tak pi pun kat anggota kubur dubur tu, tapi tak sah. Pasal apa? Pasal takut tergelincir. Sama lah kita ni tuan-tuan, benda yang dalam hidup kita pun sama. Dalam bab cari rezeki, dalam bab niaga, dalam bab apa, kita nak niaga. Contohnya emas, satu benda yang dia panggil harta yang boleh terdedah kepada riba. Pasal apa? Pasal dia harta dia macam tu. Bayang duit hari ni, mah ambil isu kan? Orang tak mengaji, dia tak tahu. Pasal harta yang terdedah kepada riba, kepada benda-benda macam ni, kena mengaji. Bila mereka tak mengaji, tak tahu. Macam tu lah, dia ada batas lah. Satu orang yang nak meniti juga di tepi-tepi tebing tu, dia kata tak. Oh, dia kata begitu. Bukan nak balas pun duit tu. Contoh, dia tergelincir. Benda tak boleh nak pergi duduk kat tepi-tepi lama-lama. Yang kata fattaqush syubuhat. Agama ada kaedah, takutlah, berjaga-jaga tentang benda yang sama. Ini satu pandangan dalam bab perempuan yang main haid, kemudian suami dia pergi sentuh di antara kawasan pusat dan lutut. Pandangan pertama yang masyhur, jumhur segala ulama, dia kata haram. Tak diri yang kedua. Dan yang keduanya tiada haram. Dia kata yang kedua tak dijatuh haram ni. Adapun haram itu dengan sebab. Nampak tak? Haram tu apa? Haram tu hak tadi tu maksud mubasyaratul haid itu jima'. Itu haram. Okey. Yang kedua dia kata tidak haram dan tetapinya makruh, akan sebagai makruh tanzih. Makruh tanzih kita mengaji. Dia ada dua, satu makruh tahrim. Makruh tahrim, mendekati haram. Makruh ni makruh tanzih, dia kata kalau boleh tinggal. Tapi kalau pergi juga, nama dia makruh tanzih.
maka inilah wajah yang lebih kuat pada pihak dalilnya dan ialah yang terpilih, dia kata. So pandangan kedua dia kata apa? Selagi tak kawasan kubur dan dubur, maka makruh, dia kata. Nama dia makruh tanzih. Itu pandangan kedua. Okay. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan wajah yang ketiganya, jika adalah orang yang menyentuh itu boleh menahan dirinya daripada faraj. Dia satu orang yang kuat untuk menahan gejolak nafsu dia. Okay? Satu keadaan. Dan percaya ia akan dirinya dengan menjauhinya. Dan dia yakin dengan diri dia ni, dia boleh jaga. Ada kalanya kerana dhaif syahwatnya. Itu orang. Kita ambil satu contoh soalan. Orang perempuan yang bulan, okay, dia terluka di kawasan antara pusat dan lutut yang memerlukan kita tolong rawat kawasan itu. Nampak kan? Ini dia nak tahu hukum mereka kan? Pandangan pertama dia kata tak boleh sentuh kawasan itu. Pandangan kedua dia kata makruh tanzih. Pandangan ketiga dia nak ambil satu pandangan, dia kata apa? Kalau dia ni katalah dia ni umur 60 lebih, nikah bini umur 30 lebih. Okey, dah faham tak? Dia pun umur 70 lebih contohnya. Dia tahu dia aku tak ada lah macam umur 20 lebih. Dulu 60 70 dah. Dia boleh tahan. Okey. Dia kata mungkin kerana dhaif syahwatnya, dan ada kalanya kerana tinggi waraknya. Ataupun dia ni memang orang muda tapi dia tinggi warak dia. Siapa yang paling kuat menahan syahwat dia? Baginda Nabi SAW paling kuat. Yang kata tak boleh challenge, yang kata Nabi. Tu Aisyah dia kata dalam hadis, dia kata apa? Bila aku main bulan, dia amuruni an at-tajira, Nabi perintahkan aku untuk pakai kain kawasan ni hingga ke bawah ni. Thumma yubashiruni, kemudian Nabi bermubasyarah dengan aku, melawak dengan isteri. Pasal Nabi beritahan, dia tak bawa kepada apa? Kepada Tuhan haram tu, yang kata jima' apa semua ni, tak bawa. So pandangan ketiga dia nak lihat tu, dia kata apa? Mungkin dia ni kerana tinggi waraknya, harus dia menyentuh antara pusat dan lutut lain daripada farasnya. Harus, dia kata boleh untuk dia menyentuh di kawasan itu selain daripada kawasan farad dia. Maka inilah wajah yang hasan, dia kata. So pandangan dalam mazhab ni, dia kata apa? Ini pandangan wajah yang baik. Jadi cerita dia bukan qat'i, dia bukan haram yang qat'i. Haram qat'i contoh apa? Judi qat'i, tak buang pertaruhan kan, judi untung nasib. Okey, dia tak ada ni panah. Kalau kena, duit ni dapat kan. Kalau tak kena, duit dapat aku. Judi ada pertaruhan yang terqat'i haram. Tak payah buat wajah pertama, wajah kedua, tak. Memang yang tu clear. Arak, tak usah duk pergi reka lah kata arak ni kalau campur lagu ni sikit boleh, dia qat'i dia. Yang ni dia main ijtihad. Ulama dia bagi pandangan. Bila ada kes macam ni, so dia main. Begitulah kita ni tuan-tuan dalam hidup kita hari ni. Saya nak nasihatkan, kita duduk di zaman apa? Di zaman yang complicated. Kadang-kadang hukum-hukum baru ni dia tak ada dalam kitab, tapi dalam kitab ada kaedah tu orang awam macam kita tak reti nak ambil, nak pergi pasang, tak reti. Ada macam kita lah, kita bukan pomen, kita tak tahu skru ni nak pasang di mana. Skru tu ada, tapi nak pasang di mana, nak pasang di mana, berapa nak pasang, berapa nak pakai, besar mana, sehebah, kita tak reti. Pomen tu kita ibaratkan macam kalau ulama tahu kaedah ni pasang macam ni hukum dia keluar. Sebab tu dalam fatwa ni ada orang tanya, ustaz, kita ni wajibkah kita duk ikut fatwa ni? Dia main, kita tahu cara tanya tu, kita tahu tak mau ikut. Nampak tak? Cara tanya tu tak mau. Cik, dia tanya dia kata, ustaz, kita ni fatwa kan, fatwa kebangsaan GZ atau bila contohnya, fatwa sekian-sekian bunyi dia bunyi, kita ni wajibkah beriltizam pegang dengan fatwa ni? Adakah fatwa ni dia wajib pegang ataupun dia nasihat hukum saja? Nampak tak?
Orang ni dia kepala otak tu pusing kan. Dia makan vitamin banyak orang ni, macam-macam vitamin, suplemen, dia kepala otak dia fikir. Bezalah ajar kita dulu. Kalau ustaz kata lah, kalau tubuh kata okey, kita ni masuk bulan Rejab ni, kita perbanyakkan zikir sekian-sekian, kita banyak puasa sunnah, kita okey, kita terima tu balik buat amalan tu, pegang satu. Hari ni tuan kan, nanti apa? Puasa ni sebulan tu ada kan nas yang kata kita ni kena puasa terus Rejab, Syaban, sampai Ramadan tu. So kalau kita nampak dia banyak. Pasal apa? Dia berfikir. Dan ada kalanya dia berfikir kalau tak dipandukan dengan kaedah yang betul, jadi macam tadi. Dia kata fatwa ni, dia kata betul-betul kita kena ikut, mesti kan ikut. Fatwa haram rokok, contoh kan, walaupun contoh buruk bila kan. Fatwa apa lagi, sekian-sekian dia keluar fatwa. Tuan aja tengok fatwa Jakim, dia ada banyak. Saya nak nasihat satu, sememangnya hukum-hukum terkini itu dia tak ada dalam Quran, dia tak ada dalam hadis, dia tak ada dalam kitab-kitab turus lama, dia tak ada. Tetapi hukum tu dia ada hukum. Macam mana nak letak hukum dia? Pekakak dia ada. Pekakak dia ada. Pekakak nak cari hukum ni, boleh ke tak boleh? Quran, hadis, kaedah fiqh yang diambil pada Quran dan hadis, ulama susun. Siapa yang nak hati ambil ni pasal bagi jadi hukum? Bukan kita orang awam, alim ulama. Alim ulama tu pula bukan dia seorang, dia nak kena keluar bincang muzakarah satu, muzakarah kali kedua, ketiga, okey, apa jadi? Ini dia irsyadul ahkam, ini panduan hukum dia macam ni. Ikutlah. Pasal apa? Pasal kita ni tak erti. Oleh kerana kita ni tak erti, kita mengaji pun sikit, yang memutuskan hukum itu ataupun mengeluarkan kaedah hukum itu, dan sehingga dia keluar satu hukum tu bukan satu orang, bukan dua orang. Kalau muzakarah fatwa melibatkan mufti negeri, AJK fatwa, dia keluar ikutlah kan. Dah saya tak mau ikut, dia bukan qat'i, dia bukan qat'i, dia bukan Al-Quran dengan hadis, jadi ijtihad ulama. Payah cakap ni, payah cakap. Pasal apa? Orang kalau budak-budak dia kata apa? Cakap pandai. Kalau budak-budak dia kata tu cakap pandai. Angkor lah, angkor ni lah, macam-macam yang kata ni. Hari ni bukan budak-budak, orang tua-tua kita ni pun cakap pandai juga kan. Nasihat saya ikut, serupalah macam ni. Yang jumhur kata macam ni, yang terpilih tadi kita baca yang nombor 2 tadi, iaitu yang paling kuat dari segi dalil. Dari segi dalil dia, yang kuat dia apa dia? Tadi dia makruh. Bila dia nak jadi haram? Bila anda tempuh di kawasan tak boleh, kemudian membawa kepada jima', itu haram. Tapi bagus juga dengan pandangan pertama, dah tahu dah diri itu tak boleh tahan, hampir duduk di situ juga, lama-lama jadi terjatuh dalam benda haram. Jadi pandangan pertama itu disebut oleh ulama, iaitu pandangan yang lebih masyhur jumhur ulama. Adapun orang kata pandangan ketiga pun tak boleh kata dia salah, kerana dia tahu diri dia dengan warak, ataupun kerana dhaif syahwat dia, ataupun kerana muah dia sebut tadi ni, maka membawa kepada apa? Hukum dia boleh, selagi mana tak membawa kepada haram maka boleh. Ini yang kata khilaf di kalangan alim ulama kita dalam menentukan sesuatu hukum, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Sambung lagi, dia kata, maka inilah wajah yang hasan telah mengatakan dia oleh Abu Abbas Al-Basri daripada ashab kita. Dia kata orang yang boleh jaga diri, dia tak sampai tahap haram. Begitu. Dan setengah daripada mereka yang berjalan kepada wajah yang pertama, yang pegang dengan wajah yang pertama tadi, yang kata haram tadi, yang ni wajah yang haram semata-mata, ialah Imam Malik. Satu. Dan Abu Hanifah, yakni Imam Hanafi. Dan ialah qaul kebanyakan daripada ulama, setengah daripada mereka itu Sa'id bin Al-Musayyib dan Shuraih dan Tawus dan Atha dan Sulaiman bin Yasar dan Qatadah. Jadi kata jumhur tadi tu, ramai ulama.
Dan setengah daripada mereka yang berjalan kepada wajah yang kedua, yakni yang kata makruh tandih tadi tu, yakni wajah yang tiada mengharamkan, ialah Ikrimah dan Mujahid dan Sya'bi dan An-Nakhai dan Al-Hakim dan Al-Thawri, Al-Auza'i, Ahmad ibn Hanbal, Muhammad bin Al-Hasan dan Asbab dan Ishaq bin Rahawai dan Abu Thawr dan Ibn Al-Munzir dan Dawud. Ramai juga. Nah, begitu. Maka telah kami sebutkan inilah mazhab yang lebih kuat pada dalilnya. Tuan-tuan tengok, agama dia berdiri di atas dalil. Pandangan pertama pun ada dalil dia, adalah dia punya panduan-panduan yang diletakkan supaya dia kata haram tu. Pasal apa? Pasal duk niti tebing-tebing yang bawah pada haram tu tak apa cantik, dia haram. Yang ni pula dari segi dalil dia kata hak Nabi tak bagi tentu saja. Adapun di kawasan sekitar tak boleh kata haram lagi, tapi tengok dulu, kalau saja-saja jadi makruh, kalau boleh jaga jadi hak tadi. Nombor 3 punya pandangan hasan, dia kata baik. Okey, kemudian dia kata lagi inilah kuat pada dalilnya, dan mengambil hujah mereka itu dengan hadis dengan hadis Anas yang datang ini, isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi kata dalam hadis tu, artinya berbuat olehmu akan tiap-tiap sesuatu melainkan nikah. Yang ni yang kata imam itu, yang membawa kepada hubungan suami isteri. Kata mereka itu, dan adapun ikhtisar Nabi atas barang yang lain daripada antara pusat dan lutut dengan menyentuhnya itu, maka ialah ditanggungkan atas sunnah, yakni sunnah wallahu a'lam. Begitu. Okey, habis tajuk tu perbahasan tentang mubasyarah. Okey, kita masuk sikit tajuk yang pendek ni. Dia main satu tajuk pendek ya. Dia kata bab majaa fi muakalatil haid wa su'riha. Maka minum suami isteri hari-hari yang perempuan dan bulan ni. Bab yang telah datang ia pada menyatakan semakan seminum dengan perempuan haid dan hukum sisanya. Hukum sisa ni ada dua, satu hukum sisa makanan dia, yang kedua sisa yang digunakan untuk bersuci. Wudu boleh jadi, ayam wudu dia tu, ataupun bekas yang tak mustakmal lagi tu, tapi bekas tu dah diambil lah untuk wudu dia. Okey, itu dia panggil sisa. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, inilah setengah daripada hadis yang menerang akan perbuatan Nabi SAW kita itu menyalahi akan perbuatan Yahudi. So Nabi ni tuan-tuan, kalau kita baca, selagi boleh yang kata Nabi ni, kecuali benda-benda yang melibatkan budaya. Apatah lagi benda yang bersangkut dengan kepercayaan akidah agama, Nabi tak samakan dengan Yahudi. Pasal apa? Siapa yang man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyamakan dengan sesuatu, apatah lagi dalam bab ibadat agama tertentu, baik pakaian, tak, pakaian yang menunjukkan kata itu pakaian ibadat kau tu, pakaian tu menunjukkan dia nak pi sembah Tuhan, kepercayaan dia, nak cuci dosa ke, nak apa, kita pergi pakai. Jangan pakai, tak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita peringat hari kita dah tengok ni berita, kadang-kadang melibatkan pemimpin, kadang-kadang melibatkan macam-macam. Walaupun kita ni nak tarik sokongan, kalau nak bagi orang support kita, benda yang hak agama letak batas itu hanya jangan letak. Tak boleh. Pasal apa? Kepercayaan, akidah, benda yang melibatkan iman. Nak ziarah waktu dia sakit, dia buat nuri, dia panggil kita, dia kata Umar nuri, anak saya kahwin, no problem, ada catering, kita ambil catering, contohnya lah, catering mana dia kata, okey, catering tu pun kita telefon semua, dia kata dia pakai aku untuk orang Melayu dengan kawan dia untuk makan. Nampak nuri, anak ziarah sakit, anak jumpa dia di kedai nasi kanak, tapi 50 kali pun pergi jumpa. Nak buat tak? Nak buat baik sangat. Tapi kalau benda yang melibatkan ibadah, rumah ibadah, pakaian yang menunjukkan ibadah dan kepercayaan, dosa lah. Pasal apa? Pasal tak boleh. Tak boleh. Dia
Agama dia buat main dah. Ini dia punya pandu, ni dalil dia, ni macam ni. Kita dah baca dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Apa maksud dia? Agama, kepercayaan, apa semua yang melibatkan benda ada di dalam, hamba. Tapi aku tak boleh tiru macam hamba. Tapi kita kawan, kita boleh. Kita satu pejabat, kita nak keluar makan tengah hari sama-sama, kita boleh pergi. Sambut birthday, aku boleh bawa hadiah belikan anak beli kek, boleh pun 50 kedai pun buat main, 50 kek buat main, tak ada masalah. Tapi hari ni tak boleh. Pasal apa? Bagi dia faham, supaya di samping kita duk jaga yang kata toleransi hidup, orang kata apa, majmuk ni, tapi kita kena jaga. Okey, kita balik cerita tadi ni. Bahkan dalam bab-bab yang macam ni, Nabi SAW ajak kita bagi berlain dengan Yahudi, dengan Nasrani. Tak mahu bagi ada sama, kecuali lah kecuali dalam bab-bab budaya pakaian. Ya, orang-orang di Eropah kalau musim sejuk pakai kot, atau kita tak boleh pakai kot, pakai ya. Sebab yang itu tak melibatkan apa yang berada di sini. Panas nak pakai topi, pakai. Sebab dia tak melibatkan. Tapi kalau dia melibatkan agama, tak boleh. Ya, baik, tengok pada kita punya hadis. Maka adalah Yahudi ni dalam kes ni, apabila berdarah bulan isterinya, tiadalah mau semakan seminum dan diturunkannya daripada rumahnya. Kita sebut tadi ada heret duduk di pondok orang saya, teman-teman. Jangan duduk mengaku Yahudi punya perangai. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi bagi menerangkan suruh Nabi dan fatwanya itu kepada sahabatnya. Kata Imam Tirmizi, an Abdullah ibn Sa'din radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an mu'akalatil haid faqala wakilha atau kama qala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Sa'ad katanya, telah aku tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada semakan dan seminum dengan orang perempuan haid, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah sama-sama dengan dia. Nabi kata dalam hadis ni, makanlah. Kata Abu Isa, dan pada bab ini daripada Aisyah dan Anas, dan kata Abu Isa lagi bermula hadis Abdullah bin Sa'din ialah hadis hasan lagi bagi. Okey, kita tengok masalah dia. Dia buat main satu masalah. Dia kata haid dan semakan seminum dengannya, dengan perempuan haid itu, apakah hukumnya? Kata Abu Isa, dan seperti dalam hadis masalah 529, itulah perkataan sekalian ahli ilmu, ulama semua kata, tiada memikir mereka itu dengan semakan seminum dengan orang perempuan haid apa-apa salahnya. Tak ada pandangan yang kata ada kesalahan di situ, tak ada. Dan bersalah-salahan mereka itu pada lebih wudu'nya. Yang ni ada khilaf ulama. Contoh, orang perempuan dia dalam dia main bulan, dia ada pandangan yang kata apa? Dia berhadasan. Tapi kalau dia nak mengangkat hadas kecil, contoh dia nak berwudu, ada setengah pandangan ulama kata dia nak masak, dia boleh berwudu, ya, boleh. Ataupun sebelum dia angkat hadas besar mandi, dia berwudu dulu. Okey, dalam keadaan dia berwudu itu, dia berwudu dalam satu pijana, satu bekas besar contohnya, dia cedok ayam ambil wudu dia. So ayam tadi tu lebihan dia panggil. Dia panggil lebih, sisa-sisa tadi tu. Hak ni ulama ada perbahasan. Adapun makan bulai ada cedok tinggal kepala sebelah lagi, kita boleh makan, tak masalah. Ayam dia minum tinggal sekat, dia kita boleh minum. Tapi hak bab wuduk ni ulama ada bahas. Maka telah memaafkan pada yang demikian itu oleh setengah daripada mereka itu, dan telah dimakruhkan oleh setengah mereka itu memakai air lebih daripada bersucinya, tapi tak sampai haram. Ada sebagian ulama kata makruh. Tapi pandangan yang bersandar kepada dalil yang kata Nabi SAW, Nabi dengan Aisyah dalam riwayat kata apa? Pernah mandi menggunakan satu bijana. Maksud dia apa? Aisyah angkat hadas, Nabi angkat hadas menggunakan satu bijana, mesti ada ayat lebihan yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka sebagian ulama dia kata apa? Tak ada masalah, dimaafkan pada yang demikian itu. Sebahagian kata makruh. Okey, kita tengok. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang terkenal Al-Um,
Kemudian daripada ia mendatangkan beberapa hadis yang akan jadi istidlal baginya, yang jadi dalil petunjuk. Katanya, kata Imam Syafi'i, dan dengan inilah kami ambil akan tiada mengapa mandi dengan air lebih mandi orang junub dan lebih perempuan haid, kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub ia dengan Siti Aisyah dalam bekas yang satu, bekas cebok macam dia. Kalau besen air tu timba satu bola, satu bekas. Okey. Kata Imam Syafi'i, dengan mengambil dalil-dalil yang dah dihimpun ni, maka kami, yakni kami itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mengambil dalil ini menyatakan tak apa untuk menggunakan hak lebihan orang perempuan yang haid ataupun orang junub. Contoh dia tuan-tuan mandi dulu, orang perempuan masuk kemudian, jadi tuan-tuan tadi berjunub, kemudian cebok yang mandi, dia ada lebih lagi dalam kolam tu kan. Hak yang kolam tu perempuan lagi masuk mandi juga. Imam Syafi'i kata tak apa, asal dia tak jadi mustakmal lagi. Maka tiap-tiap seorang daripada keduanya mandi ia dengan lebih kawannya, maka bukannya haid itu di tangan dan bukannya menajis akan dia oleh orang yang mukmin, tetapi sebab tiada boleh disentuh air itu dengan tangan pada setengah masa dan boleh sentuh pada setengah masa, ialah ta'abbud jua. Ini kan kata Nikola ni, katalah kolah ni cukup kita bekas tu kita mandi. Okey, ni cebok. Cebok ni kita taklah cebok. Orang tak panggil cebok kan. Kita cebok. Kita cebok ya. Mandi. Tangan ni digunakan untuk apa? Untuk kita pindahkan air tu mai ke badan kita. Kita tak terangkat hadas kan? Harap. Tapi tangan tu kita guna tu kata innamal a'malu binniyat tu. Waktu kita cebok tu, kita nak tangan kita tu dia belum layak tu angkat hadas kan? Tak kan? Kita nak angkat hadas waktu kita jual tadi. Tapi bila kita cebok tu, ada kan tangan kita kan kena ayak sikit. Hak yang tu dia tak panggil apa nama kita sebut tadi tu. Ada ketikanya boleh bersentuh, ada ketikanya tak sentuh tu dia panggil tu. Dia kata ada ketikanya tiada boleh disentuh air dengan tangan, ada setengah masa boleh sentuh. Bila boleh sentuh? Kita nak cebok ayat, kita boleh sentuh lah. Tak nama ayat tu mustakmal, mana kena hak kita sentuh. Kalau tidak susah, kita nak cebok guna. Dan malah tak apa shower. Kalau jenis besen, dulu-dulu dia nak pegang hujung-hujung, ada kat mani wajib tu cik dok hujung-hujung basuh tangan tak boleh, hak ni tak boleh kena anak. Dia masuk tu. Hak tak boleh tu, bila kita niat saja muka ada syak nak kalau kita celup tangan kita dalam bekas tu, bekas tu cukup 2 kolam, bukan kolam 6 semua, jadi habislah ayat tu jadi ayat mustakmal dah digunakan untuk atas. Tapi oleh kerana kita tadi tu dia panggil kita niat supaya dipindahkan, sama lah kita wuduk kita kan, kita wuduk kita tak ada ayat, kita berhadap kecil tadi, waktu kita tak ada ayat tapi kita cedok ayat dalam kolam masjid tu tuan-tuan, kita berhadap kecil lah. Kita cebok betul. Yang ni dia panggil apa ni? Orang kita ada macam kita guna jadi cendayung. Yang ni dia panggil nawal i'tiraf. Kita niatkan untuk jadi bekas ayat tu pindah main muka kita. Kalau tidak tuan, dia jadi guna. Ambil ayat, kalau tak namakan ni bekas, jadi mustakmal ayat alam ni. Kalau ikut jadi mustakmal. Jadi dia tak macam tu. Bukan maksud dia ambil yang dah mustakmal lah. Pasal apa? Pasal kena lah tangan berhadap kecil dia tu. Bila kita cebok tu, kita pindah kan. Waktu kena muka kita, kita niat untuk mengangkat hadas kecil tu, barulah ayat meleleh tu jadi mustakmal. Ayat nak di tangan, tak lama lagi. Sama juga kita ambil ayat untuk kita basuh. Hak kita tu tak lama lagi. Lepas kita niat untuk membasuh anggota rukun kita tu, ayat hak lebih jadi mustakmal. Sekali kita basuh pula lah. Tak nama ayat tu sama pasal kita niat dia panggil bekas. Tu dia yang kata mengaji, kena mengaji lagi sampai kita jadi faham. Kalau tidak tuan-tuan, Nabi tak tinggal hadis innamal a'malu binniyat. Tinggal hadis tu bukannya tinggal saja tuan-tuan, kesan dia besar dalam hukum hakam kita berjalan hari ini.
Kesan dia Ustaz. Masuk masjid jadi semayang 2 rakaat, jadi semayang 2 rakaat. Semayang sama sifat semayang, tapi semayang ini semayang lain, ini semayang lain. Tak. Nampak kan? Dikata semua melibatkan niat. Samalah juga tuan, kita mengambil wuduk tadi itu untuk kita pindahkan ayat kerana kita nak mengangkat hadas. Kita nak mengangkat hadas, bukan kita nak basuh tangan. Waktu kita masukkan tangan, kita sapu tanpa kita niat mengangkat hadas, kita jadi basuh tangan biasa. Tak nama angkat hadas, tak jadi wuduk lah. Tu kata ni tengah wuduk, kalau saya bang misalkan saya bila niat ke tak? Kena ada olah hati tu. Mandi kalau tanpa niat, jadi mandi biasa luruh badan tu macam basuh kereta. Mandi ya. Tapi kalau diserta dengan niat, mandi ni untuk apa nama? Kehadas tu. Mandi ni sunat apa Jumaat. Mandi ni untuk kesihatan tubuh badan. Ada. Mandi yang biasa-biasa ni kita niat untuk kesihatan tubuh badan, untuk hak Tuhan semua kita ni segak-segakkan badan. Jadi pahala. Jadi niat supaya dia jadi ibadah. Baik. Habis di situ tajuk dia, maka dia kata waktu tak boleh sentuh, waktu sentuh semua, yang boleh sentuh pada setengah masa tu nama dia ta'abbud jua, jalan ibadah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fil haid tatanawal asy-syai' min al-masjid. Perempuan haid dia nak ambil satu benda dalam masjid, dia tak masuk dalam masjid, tapi dia capai tangan nyentuh je. Okey, apa hukum dia? Kita tengok nanti. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, salah dan silap kasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an salatina wa ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Radina billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.